الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasih seluruh barisan pengurusan masjid kita, yang saya raikan, perempuan, tuan-tuan, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat kesihatan yang baik untuk kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan modul tasawuf, tahap asas. Kategori ilmu yang kita belajar ialah kategori ilmu yang ketiga daripada tiga tonggak agama ataupun tiga teras agama yang menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Jadi agama ni tuan-tuan, dia bukan menjadi kewajipan ke atas orang agama sahaja. Dia tidak menjadi pilihan, tuan-tuan. Yang menjadi pilihan itu ialah tajuk-tajuk yang sampingan dipanggil. Adapun tiga bidang ilmu asas ini menjadi tanggungjawab setiap Islam, setiap orang Islam yang mukallaf, tidak ada pilihan. Ada setengah orang dia kata, saya tak minat agama. Maksudnya bidang agama tu saya kurang minat. Fiqh saya kurang minat. Akidah saya kurang minat. Tasawuf saya kurang minat. Tafsir hadis kurang minat. Ilmu-ilmu lain okey saya. Ilmu agama tu kurang minat. Dia bukan minat tuan-tuan. Jadi kita kena buka minda dan ubah pemikiran generasi kita yang fokus kepada agama, mereka yang minat saja. Tidak, kita tidak ada pilihan kerana agama ini, mengenal agama, mengetahui agama, memahami agama itu yang asas menjadi tanggungjawab setiap orang. Tiga yang asas, bukan banyak, tiga sahaja yang menjadi tanggungjawab asas. Adapun yang banyak itu, sampingan itu pilihan. Kita tak minat, tak perlu kita belajar. Tapi tiga ilmu asas ini, akidah tahap asas, fiqh tahap asas, tasawuf tahap asas, menjadi kewajipan kepada setiap orang. Minat tak minat, wajib belajar. Minat tak minat, kena minat. Tu. Baik, kita sedang bincang 10 perasaan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita sedang bincang perasaan yang kelima di dalam kitab kita, dalam modul kita. Perasaan yang kelima daripada 10 perasaan yang mesti kita kenal, kerana perasaan ini perasaan yang negatif yang perlu kita lawan. Kalau kita layan, dihukumkan haram. Haram bagi orang yang ada di dalam hatinya perasaan negatif yang dianggap mazmumah. Mazmumah itu keji pada syarak, haram pada syarak. Itu maksud mazmumah. Dia panggil sifat mahmudah, sifat mazmumah. Dalam bahasa kita, mazmumah itu negatif, kerana itu sifat yang buruk yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mahmudah itu positif, sifat yang bagus, yang terpuji, yang direkodkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung penyakit yang kelima. Di dalam bahasa tasawuf dipanggil penyakit.
Apabila kita sebut penyakit, dia merujuk kepada perasaan yang negatif yang ada dalam hati kita. Jadi kita nak tahu negatif atau positif, mesti kita ambil tahu ilmu syarak. Kerana negatif dan positif ini panduannya ialah syarak. Neraca pertimbangannya ialah syarak, bukan nafsu kita, bukan diri kita yang menentukan ini positif, ini negatif. Tidak. Kadang-kadang kalau kita menggunakan neraca pertimbangan akal kita ataupun nafsu kita, maka kita akan hukumkan itu positif, sedangkan negatif di sisi syarak. Baik, penyakit yang kita sedang bincang ialah cinta ataupun suka ataupun minat ataupun seronok kepada kedudukan dan juga kemegahan di dunia. Kedudukan dan kemegahan. Baik, kita dah bincang sebelum daripada ni, ada 5 subtopik yang kita akan cover. Hari ni insyaAllah 3 kita akan settlekan, ada 3 berbaki. Pertamanya telah kita bincang, iaitu makna, definisi kemegahan ataupun kedudukan. Dia panggil suka kepada kemegahan atau kedudukan di sisi manusia. Dia umum. Kemegahan atau kedudukan ini umum. Lebih umum lagi, tajuk akan datang. Tajuk yang ke-6. Dunia. Itu kita kena faham. Suka, minat kepada dunia. Itu kita kena faham. Dunia itu lebih umum daripada kemegahan. Kemegahan ini sebahagian daripada keseronokan dunia. Lebih umum lagi akan datang topik yang ke-6. Baik, yang kedua juga telah kita bincang punca. Kita kena tahu punca lahirnya perasaan cinta kepada kemegahan yang ada di dalam hati kita. Kemegahan ataupun suka kepada kedudukan, suka kepada kemegahan yang ada dalam hati kita ini. Kita kena tahu apa punca dia. Itu telah kita bincang. Ada 3 punca asas. Kemudian ketiga kita akan sambung hari ini. Satu topik yang ketiganya ialah bahaya ataupun kesan secara spesifik apabila seseorang ada perasaan suka kepada kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Dia ada kesan. Kita akan bincang 4 kesan hari ini. Barulah kita akan bincang satu topik yang keempat, cara mengenal simptom ataupun gejala penyakit ini. Dia ada gejala. Setiap penyakit hati ini dia akan ada gejala ataupun simptom yang kita boleh kenal. Tapi dia tak tahu, dia tak kenal. Dia pun tak tahu ini bercakap macam ni penyakit apa dalam hati dia. Gaya macam ni apa sebenarnya ada dalam hati dia. Dia akan mengeluarkan simptom itu dari sudut ucapannya, dari sudut gaya persembahannya dan sebagainya. Dan last sekali, paling penting last sekali, iaitu kita nak tahu cara mengawal ataupun melawan penyakit suka kepada kedudukan ataupun kemegahan. Itu 3 satu topik yang berbaki. Baik, sebelum kita bincang satu topik yang ketiga, kesan. Kita nak tahu apa kesan lahirnya apabila kita ada perasaan suka kepada kedudukan. Itu kesan. Kita nak bincang ada 4 kesan asas. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan supaya kita lebih mudah faham. Apabila kita sebut penyakit suka kepada kedudukan dan kemegahan, apa maksud dia? Kita dah sebut sebelum daripada dia. Maksud dia ni ialah perasaan dalam hati kita ini timbul perasaan keinginan. Keinginan yang tinggi, keinginan yang kuat untuk memiliki kedudukan yang tinggi di hati manusia. Supaya apa? Supaya dihormati dan disanjungi di sisi manusia. Kalau orang yang ada perasaan yang kuat, yang tinggi, kuat ataupun tinggi itu untuk apa? Untuk memiliki kedudukan. Dia nak mencari kedudukan
di sisi manusia. Agar apa? Agar dihormati atau disanjungi. Tuh, di sisi manusia. Itu yang menjadi kesalahan. Hukum dia adalah haram. Tu semata-mata kita ada perasaan yang kuat, layan. Kalau dia spontan, setiap orang ada. Itu tidak menjadi kesalahan, dipanggil ittirari. Setiap orang ada. So, semua kita bincang 10 penyakit asas, tidak ada seorang pun yang terkecuali, melainkan malaikat dan nabi. Malaikat dia tidak ada, dan nabi-nabi bebas daripada sifat mazmumah. Jangan kita sandarkan kepada nabi sifat mazmumah. Rosak akidah kita. Kenapa? Karena kita kena bersihkan pegangan kita terhadap nabi. Jangan nisbahkan perasaan ataupun perbuatan yang tidak layak bagi nabi. Antaranya perbuatan yang tidak layak bagi nabi ini ialah perasaan-perasaan negatif. Itu nabi tidak ada. Nabi ini dia bersih ataupun kita panggil clean. Tidak ada sedikit pun perasaan negatif pada nabi. Nabi tidak ada takabur. Walaupun nabi sebut secara terbuka, aku ini adalah ketua. Dia bukan nak angkuh, bukan nak sombong. Nabi kata ana sayyid umat. Aku ni ketua segala umat, bukan orang lain. Itu bukan nabi nak mendabik dada, tapi itu syariat. Allah perintah supaya beritahu manusia siapa ketua di kalangan kamu. Ketua di kalangan manusia bukan Nabi Adam. Ketua di kalangan nabi-nabi bukan Nabi Adam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu layaklah apabila datang Maulid, dibesarkan bulan Maulid sebagai tanda menghormati, meninggikan kedudukan Nabi. Sebab Nabi ini dia ketua segala Nabi dan dia ketua bagi segala umat. Dia bukan saja ketua umat, tapi Nabi. Segala Nabi-Nabi itu diketuai oleh Nabi kita. Walaupun Nabi Adam yang sulung, Nabi Adam. Nabi Adam ni dia panggil apa? Nabi Adam ni dia panggil bapa segala jasad. Segala jasad di dunia, nisbah jasad yang pertama Allah cipta ialah Nabi Adam. Ingat, apabila kita apa saja Nabi sebut, nampak macam kalau orang biasa tu nampak macam angkuh, nampak macam takabur, bukan. Itu tidak ada bagi Nabi. Apa pun Nabi buat, wajib dan sunat saja. Tidak ada perkara makruh, tidak ada perkara haram. Walaupun Nabi buat menunjukkan makruh, maka tidak makruh, bahkan dapat pahala wajib, kerana Nabi ini nak menggambarkan perkara ini makruh. Seperti kita bincang di dalam perbahasan ataupun perbincangan fiqh, Nabi pernah kencing sambil berdiri untuk menunjukkan hukum makruh, bukan haram. Apabila Nabi sebut teks ataupun nas ataupun fakta berkaitan dengan hukum kencing sambil berdiri adalah larangan, maka kita tahu larangan itu ada dua, larangan haram atau larangan makruh. Maka dalam riwayat Nabi pernah kencing 2 kali, atau riwayat satu lagi sekali saja. Situasi tertentu Nabi tak boleh duduk, maka Nabi berdiri. Maka sahabat faham, apabila Nabi buat, Nabi larang dan Nabi buat, ini tanda Nabi nak menunjukkan bahawa larangan itu adalah larangan makruh. Maka Nabi buat makruh? Tidak. Nabi buat itu pahalanya wajib untuk menunjukkan bahawa kencing sambil berdiri ini hukum adalah makruh, bukan haram. Jangan kita sandarkan kepada Nabi pernah buat perkara makruh. Tidak. Itu bukan buat perkara makruh, itu menunjukkan hukum makruh. Dan haram, Nabi tak buat, sahabat tahu. Nabi tidak akan tunjuk perkara haram dengan melakukannya. Tidak. Sebab larangan. Itu membezakan, Nabi sahabat tahu, membezakan larangan ini, larangan yang keras haram atau larangan yang lebih ringan makruh. Itu dia. Yang kata
perasaan ni selain daripada perasaan negatif ni, selain daripada malaikat dengan nabi, kita ada, setiap orang akan ada. Itu lumrah. Lumrah dia nak disanjungi, lumrah dia suka dipuji, lumrah dia suka dihormati. Itu lumrah, tidak menjadi kesalahan. Tapi menjadi kesalahan ini sifat keinginan yang membuat-buat, keinginan yang tinggi yang ada dalam hati dia, dan dia layan, dia tak lawan untuk memiliki kelebihan, kemegahan, kedudukan, supaya supaya dihormati dan disanjungi di sisi manusia. Itu definisi kemegahan, ataupun dalam bahasa syarak Nabi sebut hubbul jah. Hubbu jah, hubbu ni minat, jah megah, kedudukan, pangkat. Dia lebih umum, tapi tidak terlalu umum seperti topik yang keenam akan datang. Topik keenam lagi umum. Yang ini dia umum, tapi tidak terlalu umum seperti topik yang akan datang kita bincang. Topik akan datang lagi umum, minat kepada dunia. Apa dunia? Kita akan definisi. Baik, seterus kita masuk qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya bincang 4 kesan utama apabila orang ada perasaan suka kepada kemegahan, kita tengok kitab kita dulu, tuan, muka surat 15. Kita habis. Kitab kita ni dia tidak ikut struktur topik, struktur subtopik, sebab dia terlampau ringkas, terlalu ringkas. Kita habiskan dulu kitab kita. Muka surat 15, sopan. Tidak menghendaki kemegahan. Bukan bermakna menolak segala jawatan. Nanti akan ada kita bincang. Jadi perasaan minat, suka kepada kemegahan atau kedudukan atau pangkat, bukan bermakna, kata Imam Ghazali, kita tak boleh terima jawatan. Bukan bermakna. Yang menjadi kesalahan ialah perasaan suka, perasaan minat untuk tujuan tertentu, tujuan dihormati, disanjungi. Tetapi kalaulah orang bagi jawatan, dan jawatan itu bukan dia nak pun, itu menjadi tanggungjawab dia, amanah dia untuk menggunakan kedudukannya kepada agama. Tu. Kalau tidak Khalifah Abu Bakar, dia tak jadi khalifah lah, tuan. Nabi lantik dia, sahabat lantik dia. Oleh kerana paling terbaik di kalangan sahabat ialah Abu Bakar. Itu cara Nabi lantik ni di kalangan orang terbaik. Dan sahabat bersidang, siapa nak ganti Nabi? Nama Abu Bakar, nama Umar dicalonkan. Maka Abu Bakar itu lebih layak berbanding Umar. Umar tu dah hebat dah, dua-dua tu hebat. Sebab itu Umar itu dia mengganti Abu Bakar. Itu kehebatan para sahabat. Adakah mereka menolak? Tidak. Adakah mereka minat dan inginkan? Tidak. Tu. Yang menjadi kesalahannya ialah gila kepada kuasa, gila kepada pangkat, gila kepada kedudukan yang tinggi, supaya dengan kuasa itulah dia akan mendapat, dipanggil self interest. Yang ni diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia nak sangat kuasa tu? Kenapa dia nak sangat, walaupun kuasa itu tak ada gaji pun. Ada orang dia nak kuasa dengan untuk menjana keuntungan. Ada orang yang gila kuasa, tapi tu pun tak ada apa pun. Kuasa tu tak ada bayaran pun, tak ada gaji pun, tak ada gaji. Tapi dia bermegah-megah dengan kuasa yang ada pada dia. Setengah orang tu pun dia gila, nak sangat, berebut sangat kuasa. Kuasa tu tak ada gaji pun, tidak dibayar pun. Sebab bukan isu gaji, bukan isu duit dia dah banyak, tapi isu untuk mendapat kemegahan, kedudukan, disanjungi, ada nama dan sebagainya, dihormati, ada nama dan sebagainya. Tu pun jangan terkejut. Ada orang tu dia kata, saya pelik lah ustaz, kenapa pakat duk gila berbuk sangat? Bukan ada gaji pun jawatan tu. Bukan ada gaji pun. Nazir bukan gaji sampai 20,000.
Pengurusi bukan gaji sampai 20,000. Kalaulah kita nak kaitkan dengan agama ni, pengurusan agama kan. Ni duk mengurus institusi agama ni bukan gaji berpuluh ribu. Kenapa pakat bubuk juga? Inilah yang sedang kita bincang. Isu apa? Isu hati yang inginkan kepada kedudukan, kemegahan, bukan isu duit. Itu menjadi kesalahan. Maka kata Imam Ghazali, tidak menghendaki, tidak minat kepada kemegahan bukan bermakna menolak jawatan. Kalau orang bagi jawatan, orang lantik kita dan kita rasalah tumpuan kita ni boleh amanah, ambil lah. Kita rasa, kita kenal diri kita, aku boleh amanah dengan kuasa yang Allah beri ni untuk memanfaatkan agama. Ingat, dia ada kaitan dengan agama tuan. Apapun hidup kita, ingat kena kaitkan dengan agama. Kena ingat peta kehidupan kita ialah kehidupan yang kekal. Maka apabila kita nak, kita dalam minda kita kehidupan kekal di mana? Akhirat. Ni alam dunia. Sikit lagi kita nak bertukar alam barzah. Selepas alam barzah bertukar alam mahsyar. Lepas alam mahsyar barulah alam syurga atau neraka. Banyak lagi tumpuan. Banyak lagi nak kena lalui. Barzah, mahsyar, barulah dia syurga atau neraka. Sebab itu kata ulama, manusia tidak boleh rasa bebas. Maksudnya rasa merdeka, rasa, kalau kita hari ini kata berhari raya, sebelum melintas titian sirat. Sebab itu ulama kata hari raya sebenar bagi manusia berhari raya, bergembira apabila mereka selamat di titian sirat. Itu hari raya yang sebenar bagi manusia. Sebab bebas. Itulah dipanggil hidup yang cemerlang dan seronok yang sebenar-benar. Bebas maksudnya dia boleh merentasi titian jambatan tu, titian kita panggil titian tu, jambatan laluan yang nama sirat. Tak sangkut. Kalau sangkut tuan-puan, di bawah itu direntasi dengan merentasi laluan itu, dia merentasi neraka. Depan tu syurga. Laluan mana yang merentasi jalan untuk kita ke syurga, dia terpaksa merentasi pintu neraka dulu. Ni merentasi di mulut neraka. Ini disebut oleh Nabi dalam kitab, dinakalkan oleh ulama di dalam kitab Misbahul Munir. Apabila kita selamat sampai berjaya merentasi titian sirat laluan itu, sampailah ke destinasi akhir kita, iaitu syurga. Maka peta kehidupan kita tuan-puan kena sampai last destinasi syurga. Maka kita kena ingat destinasi kita selepas ini ialah barzah. Destinasi selepas barzah ialah mahsyar. Selepas mahsyar titian. Ada 3 fasal di mahsyar. Fasal ketiga itu titian. Kita tak asingkan jadi 3 fasal. Kalau orang asingkan, dia 2 fasal, fasal terakhir titian, barulah syurga dan neraka. Dia ada 3 fasal tu. Kena tahu tu peta kehidupan kita. Kita tak pernah sampai, maka kita ambil tahu dan siapkan persediaan yang rapi. Sebab apa tuan-puan kena rapi persediaan? Kita tidak pernah sampai pada tempat ini dan memerlukan persiapan yang sangat rapi. Kita nak pergi luar negara tuan-puan pun bersiap juga. Nak pergi bercuti ni, 5 hari bercuti, 7 hari bercuti, 2 minggu bercuti ni. Cuti ke mana? Ke Hajah. Mana? Turki. Dah, biasa saja Ustaz, Turki. Habis itu ke mana? Ke mana agak-agak? Tempat yang tak pernah kita sampai lah. Tapi dah imagine dah ni. Dah imagine dah. Tempat yang amazing. Oh, amazing. Tempat dah imagine. Barzah kita tak boleh imagine. Jangan amazing pula. No, syurga. No, amazing sebenarnya. Syurga. Wow. Syurga ni, ahli syurga, dia masuk syurga. Wow, pingsan. Bangkit balik. Wow, pingsan. Sebab apa? Betul, dia dengar dulu di dunia. Ulama sebut apa? Nabi sebut apa? Nikmat syurga dahsyat tak dahsyat.
Mata tak pernah kamu lihat. Itu dia wow tu. Kita ni dunia ni kita tengok gambar kita rasa wow dah. Gambar wow cantik ya Allah, cantik ya Allah. Sampai bertampar kawan dia. Nak sampai tampar kawan dia. Jangan kawan dia kata kenapa ni? Ya Allah ni cantik lah ya Allah, cantik lah ya Allah, gelamah ni. Tu baru gelamah. Mata tak pernah kamu lihat dahsyatnya nikmat syurga, dan telinga kamu tak pernah kamu dengar dahsyatnya nikmat syurga. Dan ni satu lagi ni, dan tak pernah kamu imagine, kata Nabi. Maksud imagine ni, tak pernah kamu gambarkan di hati kamu tentang dahsyatnya nikmat syurga. Sebab itu masuk je dia akan jadi histeria. Wow. Sampai ulama kata ada yang pengsan. Tak pernah di dunia kita tengok satu benda yang pelik, cantik sangat, pengsan. Tak pernah. Sampai kerjakan ke emergency. Kenapa ni? Kerana melihat satu benda yang cantik sampai pengsan. Tak pernah. Hidup pengsan tu sakit je. Di sana dahsyat tak dahsyat. Maka persiapan yang rapi perlu kita ada. Persiapan rapi apa? Pastikan kita berpindah alam dengan amalan. Ni confident itu, kena confident amalan kita. Nak confident amalan kita sah ataupun tidak, mesti belajar ilmu syarak. Kerana neraca pertimbangan kita untuk menilai amalan kita, sama ada zahir fiqh ataupun hati kita, ialah syarak. Standard dia syarak. Yang tu kena buka, bantu masyarakat buka minda tempat. Kenapa? Kerana orang kita minda mereka setakat hidup mereka lepas pencen. Itu je. Persiapan mereka lepas pencen. Dia susah hati lepas pencen nak buat macam mana? Susah hati dia. Susah hati apa? Dia lepas pencen dah ada life. Dah ada kehidupan lepas pencen. Mana kehidupan kita? Bebas. Pagi ikut kita nak buat apa? Petang ikut kita nak buat apa? Malam ikut kita nak buat apa? Itu susah apa? Susahlah ustaz. Yalah dah tak ada gaji. Dulu gaji 10,000. Saya pencen 5,000 je. Je belakang. Nasib baik ada pencen 5,000. Susah hati lagi. Orang susah hati pahala tak cukup. Ulama ni tuan susah hati sebelum mati. Aku ni cukup tak cukup. Sebab Allah tak buka lagi akaun kita. Rahsia. Kalau tak rahsia, okey lah, kita dah tahu. Tak cukup lagi. Fokus. Ini isu dia, Allah rahsia. Berapa kadar pahala kita ni, cukup tak cukup? Untuk guna dalam barzakh, untuk guna di mahsyar nanti. Dan paling penting ni, yaumil mizan. Fasal yang kedua tu, timban. Sebelum titian, dia ada fasal kedua, iaitu fasal pertimbangan. Itu dipanggil timban pahala. Lebih ataupun kurang. Yang kita takutnya ialah apabila fasal terakhir sebelum titian ditimban pahala kita, kadar pahala kita rendah berbanding kadar dosa. Setiap orang ada dosa, tidak terlepas sedikit pun. Cuma yang kita nak elaknya minimalkan dosa, maksimalkan pahala. Sebab setiap orang dia akan ada dua akaun ini. Positif ada, negatif ada. Kita tak naknya ialah negatif itu banyak, dosa itu banyak berbanding dengan pahala. Sebab kehidupan kita kekal selama-lama, tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Roh kita kekal, tidak akan dimatikan. Maka kalau kita hidup di syurga tempat, agak-agaklah kita hidup dengan roh saja ataupun dengan badan sekarang ni. Agak-agaklah kan. Nak hidup dengan roh saja ataupun badan sekarang. Ke badan lain lah. Tak nak badan sekarang jembung lah. Dah puluh tahun tengok muka sama Ustaz. Nak muka yang cantik lagi lah. Nak request dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jangan bagi lagi badan ni. Aku tak nak dah body ni. Aku nak body lain ya Allah. Nak muka lain, spare part lain. Jawab dia, kau pandangan muktamad, tuan, pandangan muktamad, dia menggunakan body yang sama. Roh memang sama lah, tak boleh minta roh lain. Roh sama, body sama. Ni body sama, tapi diubah suai. Body ni tuan kekal, masuk syurga berubah macam mana?
Dia sama. Ahli syurga tuan, dia sama. Ketinggian dia sama, kelebaran dada dia sama. Sama je. Muka semua cantik. Tak ada yang di syurga tuan nak tengok negatif, tak ada. Tak ada isu tak cantik. Tak ada nanti kita kata, kau ni kenapa buruk sangat muka ni? Tak ada. Tu dunia je duk mengutuk orang tu. Kenapa badan macam ni mengata orang badan. Tak ada di syurga, dia tak boleh mengata di syurga. Semua standardized. Ulama sebut ketinggian. Lebar dada 70 hasta. Lebar dada 70 hasta. Itu kena convert balik lah berapa. Dia kira hasta. Dia tak kira meter. Nanti akan datang tu panan. Jangan bimbang. Itu detail tu kita akan ada topik dia. Dia adakan topik syurga, nanti kita akan bincang sebagai motivasi saja. Tak tahu pun tak apa. Yang penting boleh masuk. Yang penting boleh masuk. Ni kunci ni. Tak dapat nak check in ni. Ni duduk sembang. Tak ada nama senarai pun. Yang penting pastikan amalan kita melayakkan tersenarai di kalangan ahli syurga. Walaupun dia tak ambil tahu tentang kehebatan nikmat syurga. Tapi kita ambil tahu juga lah sekadar pengetahuan. Macam mana ahli syurga itu rupa dia. Ketinggian dia macam mana ambil tahu. Lebar dia macam mana. Muka dia macam mana. Muka kita kekal. Tapi dia akan diubah oleh Allah Ta'ala menjadi cantik. Menjadi paling cantik. Cantik tu pula tak statik. Tak. Dia tak statik. Dia makin bertambah, numum bertambah. Itu nikmat syurga. Pelik perempuan, tidak ada pada tempat lain. Tidak ada pada tempat lain. Dan bayaran dia tuan mahal. Sebab itu dia nikmat dahsyat, bayaran dia mahal. Apa pertukaran dia pada adatnya? Imban balah dia, pertukaran dia, maharnya, bukan mahal, maharnya ialah pahala, sawab. Sebab itu pahala ni tuan sikit pun dia mahal. Kalau sikit buat je lah. Sebab itu kita kena tahu tata cara. Ataupun dipanggil cara lah. Tata cara menjana pahala di sisi syarak. Jangan buat ikut kita. Buat ikut kita boleh tentu ada pahala. Kena buat amalan mengikut standard syarak. Sebab tu kena belajar. Macam mana cara amalan sah ada pahala. Amalan sah tidak ada pahala. Macam riak, tak ada pahala walaupun cantik amalan dia. Solat cantik dah, tapi riak. Kita belum belajar riak kan? Belum belajar lagi. Kita baru belajar hasad, riak belum. Riak kita akan belajar akan datang. Sebab dia boleh menghanguskan pahala kita. Bahaya. Cantik kita buat. Baca Quran yang banyak. Infaknya banyak. Tapi di hatinya riak. Zero pahala. Amalan dia bagus. Dipanggil amalan soleh. Tapi pahalanya tidak ada. Kita nak amalan soleh menurut syarak. Ikut peraturan syarak. Dan ada pahala. Kenapa? Dia tahu cara jaga pahala. Itu kena combine fiqh dengan tasawuf. Kita sedang bincang tasawuf, dalaman, perasaan hati yang kita perlu jaga. Ada perasaan hati yang salah, haram, kesan dia binasa pahala. Itu kena combine ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf untuk mantapkan amalan. Amalan cantik ikut fiqh dan pahala ada. Kenapa? Kerana dia jaga hati dia, perasaan dia. Baik, kita terus. Dia kata apa? Dan dari menjadi pemerintah. Jangan tolak jawatan untuk menjadi pemerintah. Dia kata, kerana apa? Kerana nak kerana tak nak megah ni. Dia kata bukan bermakna kena tolak jawatan menjadi pemerintah. Dia kata yang dilarang ialah bermegah dengan jawatan. Yang dilarangnya apabila ada jawatan, dia gunakan jawatan itu untuk bermegah-megah, menunjukkan kuasa yang ada pada dia. Ini adalah haram tuan. Karena kuasa itu Allah Ta'ala anugerah. Jangan berlagak dengan kuasa, jangan sombong dengan kuasa, jangan nak tunjuk kita ada kuasa. Itu haram hukum dia. Dan kuasa yang diberinya, dilarang bermegah dengan jawatan dan dilarang bermegah-megah dengan kuasa yang Allah beri kepadanya. Nak menunjuk kuasa yang Allah beri kepadanya. Dan Allah boleh tarik bila-bila masa kuasa tersebut. Tu. Kerana seseorang yang diberi jawatan itu adalah memikul tanggungjawab.
dan amanah dalam menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan dari orang lain. Masing-masing memikul tugas dan tanggungjawab. Orang yang paling baik ialah orang yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya secara jujur, dengan jujur dan ikhlas. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam meminta supaya diberi jawatan menteri, yakni menteri pertanian dan pembendaharaan, yakni menteri ekonomi. Negeri menjadi makmur di masa ia memegang jawatan. Kita baca dulu, last nanti kita akan, dia topik terakhir. Kita akan hurai. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semuanya telah memegang jawatan kepala, ini ketua negara. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita ialah menyempurnakan tanggungjawab di dalam menuju keredaan Allah Ta'ala dengan tetap mematuhi dan melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala. Baik, kita terus kepada subtopik yang ketiga. Kita dah habis baca tu, bacaan kita ini dia tidak mengikut struktur topik. Di last kali. Jadi perenggan yang kita baca itu dia berada pada subtopik terakhir. Apa dia? Cara mengawal. Nanti cara mengawal ni kita akan beritahu. Adakah kita nak kawal, tak nak megah menyebabkan kita tolak segala jawatan? Tidak. Baik. Kita terus subtopik yang ketiga yang kita nak bincang pagi ni ialah kesan secara spesifik apabila seseorang ada perasaan suka kepada kedudukan tinggi di sisi manusia. Dia ada 3 kesan asas. Kita lahir 3 kesan asas. Ada 4 kesan asas. 3 tu punca. Punca orang suka kepada kedudukan dan kemegahan. Punca dianya 3. Kita sebut sebelum ni. Punca apa? Dia suka dipuji. Tu. Dia panggil gila pujian. Yang kedua kita bincang suka dihormati, disanjungi. Tu punca. Dan yang ketiganya ialah suka kepada pangkat ataupun jawatan ataupun kuasa. Apa yang gila kuasa. Itu 3 punca lahirnya perasaan suka kepada kedudukan yang tinggi. Baik. Ingat 3 punca tu kalau adalah tuan, kalau dia layan, menyebabkan dia akan makin kuat keinginan dia untuk memiliki kemegahan dan kedudukan tinggi di sisi manusia. Sebab apa? Sebab punca, 3 punca itu serentak ada pada diri dia. Lagi kuat keinginan yang membuat-buat untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi manusia. Baik, apabila dia ada perasaan ini, apa kesan dia? Baik, kita tengok kesan pertama. Dia ada 4 kesan. Yang pertamanya, lahirnya perasaan riya. Ini belum kita bincang lagi tajuk riya. Dia ada definisi riya. Lahirnya perasaan riya. Apa itu riya secara asas sebelum kita bincang tajuk secara detail? Riya ini melakukan sesuatu ibadah bukan bertujuan kerana Allah Ta'ala. Tu. Bahkan untuk mendapat pujian daripada manusia atau tujuan supaya dikenali ramai. Saya ulang balik, ni asas. Nanti detail akan datang. Dia ada riya ni detail dia. Biasalah kalau kita bincang definisi itu dia lahir rumus mudah untuk kita ingat. Bukan 1, bukan 2, kadang-kadang 3 rumus. Kita tengok certain definisi. Kadang-kadang 2 rumus, kadang-kadang 3. Okey, secara umum dulu kita nak faham. Riya itu, ingat, kita buat ibadat. Riya ini dia ibadat saja tuan. Jangan bertukar dengan takabur. Kadang-kadang kita ni hantar ikut dam. Jom ke Ajah, saya nak bawa rumah saya. Kenapa? Alah, kita minum-minum teh je. Dia ada something nak tunjuk. Kinyolah kita minum-minum teh je. Pergilah, jom lah. Adalah ni kat Ajah ni. Adalah benda dia nak tunjuk kat kita ni. Jom lah. Pergilah. Duduk.
Tu duduk cushion tu, buat macam tak nampak je cushion tu, pun cushion baru. Duduklah atas cushion. Sekejap air masuk dapur dulu. Oh, air you, jangan main you. Air masuk dapur sekejap. Buat apa? Kak Jah. Tak payahlah susah-susah Kak Jah. Tak payah air pun, nasi je. Kak Jah tak apa. Okey. Ambil lah, buat keluarlah air. Kita minum teh dulu. Oh, ingat nasi. Rupanya teh, patut nasi je, tak payah teh. Jadi songsan tu kan. Minumlah teh. Minum teh. Borak-borak lah sambil minum teh. Ni, you tengok sebelah ni, lansir air ni, baru tukar semalam. Mana import? Tak pakai yang China. Import mana? Dubai. Saya pergi Dubai 2 minggu, duduk kat Dubai, saya tengok masuk Shopee, ya Allah cantiknya lansir. Terus saya beli. Tak ada kerja kat Jah. Kita tahu dah. Tu dia ajak pergi rumah dia tu. Lalu kita buat conclusion apa? Riak kat Jah. Bukan. Kita ikut dam je, riak. Riak nak tunjukkan lansir baru beli Dubai. Nak tunjuk cushion baru beli. Lepas tu bawa pusing, jom kita explore rumah Kak Jah. Explore naik atas, renovation, baru renovation atas. Tingkat atas. Habis dekat setengah juta you. Ombo tak ada kerja. Macam menteri buat lawatan. Tak, dia boleh borak tu okey lah. Tidak demam, tak boleh cakap. Demam tak boleh beritahu orang cushion baru beli. Demam tak boleh beritahu orang lansir baru beli dari Dubai. Demam tak boleh beritahu renovation habis 600-700 juta. 700 ribu weh, dekat 1 juta tu. I tak nak beli rumah baru. I nak buat rumah atas. Rumah baru boleh je 2 biji rumah. 250 biji. Belagak Kak Jah. Kita pun buat apa? Conclusion kita lah. Tak ada panduan apa pun. Ikut dam bercakap. Riak. Salah. Nak tunjuk lansir baru. Tunjuk lansir baru tak panggil riak. Tunjuk cushion baru tak panggil riak. Riak berlaku pada ibadat. Ingat, ibadat saja riak. Habis itu masuk dalam section lain. Masuk dalam takabur. Takabur. Dia nak tunjuk kelebihan yang ada pada dia yang tidak ada pada orang lain, dan orang lain lebih rendah pada dia. Gaya orang lain. Tu gaya hidup orang lain lebih rendah pada gaya hidup dia. Dia nak kena tinggi gaya hidup dia. Bukan gaya mutu keunggulan, yang tu bagus. Ni gaya hidup. Gaya hidup dia tu lebih tinggi pada gaya orang lain. Itu takabur, jangan bertukar. Takabur dia umum. Apa saja kelebihan dipanggil takabur. Kelebihan dalam ilmu dia nak tunjuk, dia nak rasa dia lebih pada orang lebih rendah. Itu takabur dalam ilmu. Takabur dalam harta. Itu takabur dalam harta. Riak dah. Riak ni ingat, melakukan sesuatu ibadat, kata kunci dia. Jangan umumkan. Ibadat bertujuan. Bertujuan apa? Bertujuan kerana Allah. Sepatutnya apa pun kita kena niat kerana Allah. Ni kita naik jawatan yang orang lantik kita SU. Orang lantik kita bendahari. Jangan pandang ke SU, nanti kena SU. Orang lantik kita EJK Muslimah. Orang jangkit lantik kita pengurusi masjid. Sepatutnya kita niat kerana Allah Ta'ala. Jangan nak riak dengan jawatan itu. Ustaz kata riak ibadat. Ibadat lah kena. Benda yang ibadat. Sepatutnya benda tu boleh jadi ibadat dah. Ya. Kita gunakan jawatan itu untuk manfaat agama, itu dipanggil ibadat. Sebab itu para ulama tuan-puan orang lantik dia jawatan itu ibadat bagi dirinya. Abu Bakar khalifah. Abu Bakar menggunakan kuasa khalifah dia itu untuk meninggikan agama, itulah ibadat. Maka dia melakukan sesuatu ibadat bukan bertujuan kerana Allah. Bahkan untuk apa tujuan dia? Megah kemegahan ini, kedudukan ini, pangkat ini, kuasa ini, untuk mendapat pujian daripada manusia. Yang tu hancur. Dan untuk tujuan supaya dikenali ramai. Ramai tuan-tuan. Isu ni isu agama. Tapi riak. Maka tidak ada pahala sedikit pun. Dia nak bermegah dengan kedudukan yang dia ada. Kedudukan itu kedudukan dalam agama. Kedudukan dalam agama. Maka
Apa tujuan dia? Tujuan dia semata-mata untuk orang puji dia, semata-mata untuk orang sanjungi dia, semata-mata untuk orang nampak kebaikan dia, bukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu bahaya. Itu dia asal punca pada apa tu? Punca dulu kita bincang suka dipuji. Itu bahaya. Dia boleh membawa kepada riak. Suka dipuji membawa kepada riak. Tapi ingat, ibadat bukan umum. Ibadat. Contoh ulama buat tu, ini contoh yang relate dengan kita lah, bukan dengan orang lain. Contoh ulama buat dalam kitab. Dia kata contoh orang belajar. Orang belajar. Tak kisahlah umur muda tua, sama je. Orang belajar dengan niat apa? Belajar ilmu syara' atau mengajar, samalah. Belajar dan mengajar sama. Orang belajar ilmu syara' atau mengajar ilmu syara' dengan niat supaya dikenali, dipuji. Tu rosak tu. Sebab apa? Belajar ilmu syara' ibadat yang paling tinggi kedudukan. Terutama ilmu syara' tu ilmu fardu ain, lagi tinggi kedudukan. Belajar ilmu syara' kategori fardu ain, kedudukan dia lagi tinggi. Kedudukan di sisi Allah Ta'ala tinggi. Sepatutnya niat semata-mata untuk mendapat kedudukan di sisi Allah, untuk mendapat redha Allah. Tiba-tiba ada something yang lain. Ada tujuan apa? Ada tujuan untuk dipuji. Ada tujuan untuk suatu hari nanti dikenali. Kalaulah dia mengejek, kalau dia mengajar pun sama tu Pak. Sama kedudukan orang belajar dengan orang mengajar. Kedudukan di sisi Allah Ta'ala tinggi tak tinggi? Kita sebut 2-3 bulan lepas. Dalil, bukti tinggi dan mulia kedudukan orang belajar ilmu syara', terutamanya kategori teras, kategori tonggak lagi tinggi kedudukan di sisi Allah. Tanpa tonggak tidak ada agama. Tonggak ni apa? Akidah, fiqh, tasawuf. Inilah tonggak terbentuknya agama. Tanpa tonggak tidak terbina agama. Sebab itu tonggak agama itu besar kedudukan di sisi Allah, tinggi kedudukan di sisi Allah, dan pahala juga besar. Salah satu bukti kata Allah Ta'ala, kata para ulama, membuktikan kedudukan ini tinggi, Allah memerintahkan Jibril, tuan. Jibril ini, ingat, dia adalah pengurusi segala malaikat. Dia merupakan ketua segala malaikat 10 tu, yang kita duk hafaz 10 tu. Dan portfolio dia 10, dia ada portfolio dia 10 ini pengurusinya dipengurusikan oleh Jibril. Dan bawah Jibril lagi dia ada dipanggil malaikat kanan. Malaikat kanan, kalau kita menteri kanan lah. Malaikat kanan ni diketuai oleh Israfil, dan yang keduanya Israel, yang ketiga Mikail. Nama dia Michael atau Mikail. Itu malaikat kanan. Jibril dan malaikat kanan ini, mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus dan mengelola event yang besar. Kalaulah program itu program perdana, program besar, maka akan diurus sendiri oleh Jibril. Maka Jibril ini, Allah perintahkan Jibril untuk uruskan pasukan di bawah Jibril, supaya satu pasukan turun ke bumi melihat di mana ada majlis ilmu, terutamanya majlis ilmu yang menjadi tonggak agama. Untuk apa? Untuk menjaga, dalam kitab sebut mengelilingi majlis ilmu. Malaikat yang dipimpin oleh siapa? Diurus oleh siapa? Oleh Jibril. Kenapa Jibril sendiri yang urus? Sebab ini program besar. Itu tanda, kata ulama, besarnya kedudukan ibadat ilmu di dunia, sehingga Allah Ta'ala tak bagi tugas ini kepada malaikat kanan, tak bagi tugas ini kepada malaikat lain, bahkan dipimpin sendiri, diincah sendiri oleh Jibril. Maka Jibril lah yang mengarahkan dua pasukan malaikat, satunya mengurus bawah di bumi, iaitu mengelilingi, security untuk menjaga, sebagai tanda mulia.
Tu bagi tanda mulia sehingga dijaga oleh malaikat. Dan yang peringkat satu pasukan lagi di atas, satu batalion lagi, Jibril akan menyediakan batalion yang kedua, pasukan itu berada di atas. Di atas itu mereka menhampar sayapnya sebagai tanda apa? Tanda memuliakan dan membesar majlis ilmu. Tu. Maka besarnya majlis ilmu, orang belajar ilmu dan orang mengajar ilmu, niat satu je, untuk mendapat kedudukan di sisi Allah, untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat pahala di sisi Allah. Jangan ingat aku mengajar supaya dipuji, supaya dikenali ramai. Apabila makin terkenal, makin ramai penyokong, makin ramai orang panggil pengikutnya. Yang tu hukumnya adalah haram. Tu contoh yang diberikan oleh ulama kita di dalam kitab. Baik, serta satu. Yang kedua, kesan yang kedua, lahirnya, kesan yang kedua, lahirnya perasaan. Semua dia kita bincang perasaan, tuan. Semua ni kita bincang dalam topik kita ataupun dalam modul kita ini berkaitan dengan mengawal perasaan, mengawal emosi. Mengawal emosi. Lahirnya perasaan hasad. Perasaan lain pula, hasad. Kita dah bincang hasad, dah belajar hasad dengki. Akibat daripada perasaan suka dipuji dan suka jawatan ataupun dipanggil gila kuasa. Punca gila kuasa ni ataupun gila orang nak puji dia ni, gila dipuji ni, gila kuasa ataupun gila dipuji, dua-dua gila. Dia lahir apa? Lahirnya perasaan dengki. Tu. Perasaan dengki ni atau iri hati ni kepada nikmat yang ada pada orang lain atau pada musuhnya. Tu orang lain tu musuh dia lah, dia akan ada musuh lah. Sebab dia suka dipuji. Punca untuk dapat kemegahan tu. Lahir perasaan dengki akibat daripada suka dipuji dan suka kepada jawatan. Iri ni, iri. Nanti panggil perasaan dengki ni atau iri hati ni. Dia iri hati apa? Kepada nikmat yang ada pada orang lain. Siapa orang lain tu? Musuh dia. Dia akan hasad, dia akan dengki pada nikmat yang ada pada orang lain ataupun pada musuhnya. Timbul dalam hatinya yang membuat-buat dalam hati dia tu. Apabila perasaan membuat-buat gila kepada jawatan, gila kepada pangkat, gila kepada kuasa, menyebabkan dia mudah lahirnya dengki kepada musuh dia. Tu. Dia akan dengki kepada musuh dia. Dia akan tengok musuh dia semua tak betul. Dia akan cuba jatuhkan. Itu lain. Kita tak bincang lagi perbuatan, kita bincang perasaan baru. Perasaan baru. Ni perasaan gila, perasaan ingin kemegahan ni. Tu. Perasaan tu kena benteras awal. Sebab dia lahir punca dan perosakan yang lain. Ini kita panggil kesan ini, kesan daripada apa? Kesan daripada perasaan suka kepada kemegahan. Salah, ya. Dahlah kemegahan tu salah. Kesan ini juga menjadi kesalahan yang lain. Dengki salah tak? Salah. Suka pada penggan? Salah. Dengki? Salah. Dua penyakit. Tu. Ria? Salah. Kalau dia buat ibadat tak ada pahala ria. Maknanya kalau diberi jawatan tu dia riak dengan jawatan, tidak ada pahala. Dia riak dengan jawatan, tidak ada pahala. Dia angkuh dengan jawatan, takabur dengan jawatan, tidak ada pahala. Bahkan haram. Sepatutnya jawatan itu untuk mendapat menjana pahala yang besar. Sebab tu tuan-puan, kalau orang yang tidak ada asas agama, bahaya mereka mendapat kuasa. Mereka guna kuasa itu untuk kepentingan diri, untuk dipuji, dihormati dan sebagainya. Banyak. Tidak ada kepada asalnya, tidak ada tujuan asal yang dibuat, yang dirintis oleh Nabi, yang dibuat oleh para sahabat, yang dibuat oleh para ulama kita. Mereka pun pegang jawatan.
Tapi mereka guna untuk apa? Untuk agama. Mereka tidak angkuh kepada jawatan. Bahkan mereka makin tunduk dengan jawatan. Sebab itu akan datang kita akan bincang ada cerita-cerita motivasi yang ulama tonjolkan kepada kita untuk melawan perasaan takabur dengan jawatan, sehingga dia sanggup bangkit tengah malam walaupun dia khalifah, tengah malam sanggup menyamar diri jadi orang biasa. Ia dibuat oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Mereka nak buang rasa ego dengan jawatan khalifah, angkuh dengan jawatan khalifah. Mereka nak buang rasa nak orang puji dia, nak orang sanjung dia sebagai khalifah yang hebat. Tak nak perasaan itu. Maka buat macam mana? Dia ada nanti mengawal, cara mengawal. Nanti cara mengawal tu kita akan bincang macam mana cara action badan kita, perbuatan kita nak tunjulkan supaya kita nak lawan perasaan orang sanjung dengan jawatan kita. Orang sanjung dengan jawatan kita. Tak nak orang hormat secara lebih-lebih. Walaupun protokolnya begitu. Protokol orang besar ni topan memang ada protokol yang khas untuk disanjung, dihormati. Tapi dia tak nak. Walaupun orang sanjung, itu sebagai protokol saja. Tu payah nak buat, tu payah. Sebab benda tu benda perasaan. Dan perasaan tu dah sebati dengan kita. Sangat suka disanjung, sangat suka dipuji. Tu dah lumrah kita. Baik. Cerita satu, dua. Seterusnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ingat, kalau perasaan dengki kepada musuh dia ni, musuh sebab dia ada perasaan gila kepada pangkat, nak kepada pangkat, nak pada jawatan tu, maka dia mula dengki, dan dengki tu boleh melahirkan perbuatan haram yang lain. Boleh melahirkan perbuatan haram yang lain. Dengki tu pada hukum dosa besar. Kalau lahir perbuatan yang lain pula, hukum dia adalah haram yang lain. Lahir perbuatan lain seperti apa? Tuduhan dusta kepada musuhnya. Dia sanggup buat tuduhan untuk menjatuhkan musuh, supaya dia dipilih, musuh itu tidak terpilih. Tu. Lahir tuduhan dusta, ataupun lahir mengumpat, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain. Sampai tahap sihir menyihir. Itu perbuatan kemuncak kepada perbuatan hasil daripada kesan suka kepada kemegahan. Baik, yang ketiga, dia ada 4 semua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiganya ialah lahir perasaan takabur. Semua ni 4 perasaan yang asal. Tadi lahir perasaan dengki. Pertamanya lahir riak. Yang keduanya perasaan dengki. Yang ketiganya perasaan takabur. Ini ramai tuan. Ini ramai. Sangat ramai. Biasa orang ada kuasa, dia takabur dengan kuasa dia. Haram. Takabur tu haram tuan. Jangan tonjol haram yang lain. Dia tonjol ucapan angkuh sombong dia dengan kuasa dia. Yang tu haram lain. Ni takabur dalam hati. Ni perasaan takabur dalam hati tuan. Apabila kita tak lawan, dia akan keluar dengan ucapan. Tak lawan, dia akan tunjuk dengan gaya. Ni gaya persembahan. Ada gaya dia, action dia sebagai ketua. Tu haram tu. Tapi kalau gaya dia asal memang macam tu, okey je. Tak, dulu bukan macam ni. Kak jadi ketua, kak naik pangkat ni, lain macam pula gaya dia. Itu haram tu. Dia kata kita kena ada gaya dan style yang tersendiri. Kita kuasa. Kita bos, tak boleh gaya macam orang bukan bos. Jangan tunjuk gaya bos untuk mendabik dada kita bos. Tapi kalau gaya itu protokol, biasalah berjalan kan. Ada protokol cara berjalan. Contoh, kalau ada protokolnya cara berjalan, cara letak tangan, duduk, kenal, itu protokol, itu tak menjadi isu lah. Tidak masalah, hati dia okey je. Protokol itu mesti dibuat. Kita sebagai orang besar, orang kenamaan, ada protokol. Itu protokol bukan angkuh, itu protokol. Angkuh ini perasaan. Perasaan ini salah. Ini kita bincang perasaan takabur, salah. Kemudian dia ucap dengan mulut. Kesalahan yang kedua, dia akan munculkan dengan gaya. Kesalahan ketiga, tu kita bincang kesalahan pertama dulu, perasaan. Tu ingat, takabur kita pernah bincang dulu. Takabur dengan kuasa ni macam mana? Perasaan
gila kuasa atau gila nak dipuji itu, lahirnya dalam hati dia perasaan takabur. Apa perasaan takabur tu, Pak? Perasaan takabur ni, perasaan takabur dengan kuasa tu. Takabur dengan kuasa, takabur dengan jawatan. Aku lebih, takabur ni lebih, aku lebih tinggi kuasa. Tu, aku lebih tinggi pangkat berbanding orang lain, dan orang lain lebih rendah daripada aku. Habis, itulah nama dia komplit takabur. Kalau semata-mata aku lebih tinggi banding orang lain, itu bawa azamah. Itu bawa azamah. Azamah ni dia banding dengan orang lain, dia tak rendahkan orang lain. Azamah ni terjemahan Melayu ni agak payah sikit. Azamah dia terjemahan literalnya perasaan hebat diri sendiri berbanding orang. Tu azam, azim, azamah. Itu terjemahan literal. Tapi definisi dia nya perasaan timbul di hati, aku lebih tinggi pangkat berbanding orang, tu azamah, dan orang lain itu rendah tahapnya. Mula rendahkan orang, hina orang, baru takabur. Takabur tu, Pak. Dah hati tak? Hati. Maka kalau tak lawan, dia akan muncul dengan mulut. Dia akan muncul dengan mulut. Dia akan cerita siapa dia. Orang tak cerita pun kenal lah. Tak cerita pun kenal lah. It's you. Contoh. Kan kita banyak tengok dalam gaya di masa sekarang kan, di lapangan. Macam-macam keangkuhan dia cerita. Kenal tak saya? Siapa? Tu tanda nak angkuh. Orang dah kenal dia. Orang dah kenal dia siapa? Tak kenal saya. Patut terajam je. Angkuh macam tu. Tunggu masa untuk dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita nampak ni orang pilih, tuan-tuan, bukan sebenarnya itu asbab saja orang pilih tu. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang angkat dia. Tu kita nampak Allah Ta'ala yang angkat. Allah boleh pilih sesiapa pun yang kita tidak pernah terfikir si fulan bin si fulan akan menjadi ketua, si fulan bin si fulan akan diangkat ketua, disanjung, dipuji kehebatannya. Kenapa? Karena perbuatan itu Allah Ta'ala. Asbab je manusia. Kerana manusia memilih dia, itu asbab. Hakikat sebenar Allah yang menggerakkan hati manusia untuk memilih siapa yang dia nak angkat. Tuan-puan pun boleh jadi, tak terkecuali, tidak mustahil boleh jadi naik dilantik sebagai senator Dewan Rakyat. Tidak perlu menjadi wakil rakyat pun hari ini. Siapa-siapa boleh lantik jadi senator, terus menjadi menteri ataupun timbalan menteri. Tidak pernah terfikir kawan kita daripada sekolah dulu, sekolah rendah dulu, bukan pandai sangat pun, mula cakap pandai sangat tu, timbalan menteri tu kawan saya main bola sekali, alah tak ada apa pun tu. Tu tak kabur, dia tak puas hati dengan kawan dia naik jadi menteri. Nampak tak? Tu pun sakit tu kan, penyakit juga. Bukan nak nampak menteri tu, dia pun sakit juga. Tak kisahlah apa pun tuan-tuan. Baik. Yang keempat tuan-tuan, itu takabur. Dia takabur ni tuan-tuan, jaga-jaga, berhati-hati. Kita nak cerita, nak sharing orang, kena jaga perasaan. Nak sharing, tak kisahlah pasal ilmu kita, pengalaman kita, pangkat yang kita ada. Jaga-jaga nak sharing tu. Sharing kena niat betul untuk motivasi orang. Boleh? Jangan silap niat untuk bangga habis. Untuk bangga diri dia memiliki ilmu sekian-sekian. Itu bahaya. Contoh macam ni lah. Contoh orang angkuh dengan tahap pendidikannya. Dia rendahkan orang lain. Angkuh tahap pendidikan. Apabila berlaku situasi mengejar jawatan, yang kita sedang bincang ni, kita tak bincang takabur saja. Tak, takabur saja mudah bagi contoh. Tapi kita nak bincang takabur dengan kuasa yang ada pada dia.
dalam isu perebutan kuasa. Dia cakap apa? Setakat lawan saya tu kelulusan SPN je. Saya ni tuan tak tahu. Ada 2 master. Takat ni baru 1 PhD. InsyaAllah nak tambah lagi. Pelai macam. Takabur tuan. Dia compare. Tuan ingat SPN ni boleh jadi ketua. Menulis pun tak pandai. Jangan tuan. Itu takabur dengan ilmu yang ada pada dia. Itu baru nak pilih untuk memilih. Apabila dia dapat kuasa, dia menggunakan kuasa dia pula. Takabur dengan kuasa dia akan cerita pula kuasa dia. Nampak tak? Ni takabur dengan ilmu, takabur dengan kuasa. Iaitu lahir perasaan takabur. Yang keempat, yang terakhir, Pak. Yang keempat ni lalai. Lalai daripada tujuan sebenar akhirat. Memanglah kalau dah ada kesan ketiga-tiga kesan, yang keempat ni out lah. Kesan daripada suka kepada kedudukan dunia menyebabkan manusia lupa ataupun lalai daripada tujuan ibadat di akhirat. Yang ni memang tuan. Ni sangat ramai orang tidak ada tujuan atau impian atau big why di dalam agama. Dia hanya setakat dunia je. Sebab apa? Sebab mereka dilalaikan dengan urusan-urusan dunia sehingga tak nampak tujuan ataupun matlamat hidup sebenar. Betul kita panggil peta kehidupan sebenar. Kenapa tujuan? Peta ni maksudnya mana arah tujuan hidup sebenar kita. Kena nampak destinasi kita alam barzah, destinasi kita mahsyar, destinasi kita laluan sirat, destinasi kita titian syurga. Tu kena nampak tu. Jangan nampak saja. Tak ada action. Daripada nampak itulah menyebabkan kita boleh berikan komitmen untuk menjana amalan dan juga bekal yang kita panggil takwa. Tu umum tuan. Kita biasa dengar ceramah takwa, bekalan akhirat. Apa dia? Kena tahu cara menjana pahala. Kena tahu. Bekalan itu pahala. Macam mana cara menjana pahala? Cara menjana pahala telah ditetapkan, telah dirumus oleh ulama di dalam kitab fiqh. Jangan skip kitab fiqh. Baik. Jadi kesannya suka kepada kedudukan dunia menyebabkan manusia lupa lalai daripada tujuan ibadat di akhirat. Mereka ni melakukan ibadat atas segala perbuatan bukan lagi tujuan akhirat. Tak ada dah tujuan akhirat. Bahkan apa? Bahkan tujuan semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Tujuan untuk mendapat habuan dunia, umum dunia tu, khususnya apa? Khususnya kedudukan dan kemuliaan dunia. Bukan mengejar jawatan untuk agama, bukan mengejar kedudukan untuk pahala. Tidak ada lagi isu pahala. Tu. Sedangkan balasan akhirat tu sepatutnya. Sedangkan balasan akhirat merupakan balasan yang paling besar ataupun paling tinggi kedudukan yang sepatutnya diimpikan oleh manusia. Patutnya kedudukan tinggi ni ialah akhirat. Biar pergi nampak kedudukan tinggi akhirat. Sebab tu apapun, kalau minda kita ada minda akhirat ni, minda nilai pahala ni, apa pun kita buat, kita akan fokus nampak macam mana cara untuk ada pahala. Macam mana cara dia. Gunakan apapun. Bagi jawatan, guna jawatan itu untuk manfaat agama. Supaya ada pahala. Bukan semata-mata untuk kepentingan diri semata-mata. Tu. Pahala dia besar. Kalau kita pandai, pahala dia besar. Sebab tu orang jadi ketua ni, khalifah ni tuan dulu zaman Nabi ni, Khalifah Omar semua tu bermula daripada Abu Bakar sampai Ali tu. Ini antara
mereka ni diberikan ganjaran kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab kesan manfaat yang besar pada agama. Baik, settle. Itu 4 kesan asas. 4 kesan asas orang yang ada perasaan suka kepada kedudukan ataupun nak kejar kedudukan tinggi di sisi manusia. Nak jadi orang-orang public figure. Baik. Seterusnya satu topik keempat. Mungkin tak sempat satu topik kelima, kita tengok masa depan. Kalau sempat insya-Allah. Satu topik keempat ni kita nak tengok simptom. Ada 3 simptom. Ini gejala keempat. Dia apabila ada perasaan tu dalam diri kita, dia keluar simptom ni. Punca kita dah tahu, kesan dah tahu, nak tengok simptom pula. Kemudian baru kita nak kawal. Dia lebih kurang macam rawatan pesakit biasa juga tuan. Sakit biasa. Pergi jumpa doktor. Doktor makcik sakit apa? Tak tahulah doktor. Kalau tahu tak payahlah tanya saya datang. Doktor tanya makcik pula. Makcik nak tanya doktor lah ni. Makcik ada tak kolesterol ke? Mari kita cek dulu lah makcik. Mari kena cek lah. Oh, makcik ada kolesterol ni. Punca apa ni? Tak tahulah doktor. Doktor pula tanya saya, punca apa? Saya tanya doktor, punca apa? Oh, punca ni bukan stres ni, pemakanan ni. Punca ni. Tapi kita dah nampak pemakanan aja. Paling besar menyumban kepada sakit hati dan sakit rohani. Itu sakit jasmani. Gaya hidup kita macam ni kan. Gaya hidup kita. Itu tak kira sakit hati lagi. Dia sakit hati ni jasmani tak sihat. Orang stres, orang dengki orang ni dia tak sihat sebenarnya. Dia hidup dalam stres. Apabila stres, penyumban kepada penyakit. Penyakit luar, bukan penyakit dalam ni. Dalam ni dengki. Dia dengki ada, takabur ada. Dia stres, hidup dalam stres. Apabila stres, dia panggil pembunuh senyap. Stres tu pembunuh senyap. Lahirnya attack jantung daripada stres. Migraine, stres. Sebab tu cuba orang jenis migraine kan. Dia stres lebih migraine. Mati cepat. Mati dia ikut masa je. Masa sampai matilah. Baik, punca dia kita mengenal pasti simptom ataupun tanda penyakit suka kepada kedudukan. Pertama, dia akan menunjukkan marah atau kecewa apabila kebaikan atau jasanya kebaikan atau jasanya tidak dipuji atau tidak disanjung. Atau lah sama je, atau semua sama, atau tidak dihargai oleh orang ramai. Tu penyakit tu. Dia kecewa. Kenapa simptom kecewa ni? Kecewa tu simptom tu. Dia stres, kecewa. Sebab apa dia kecewa? Kebaikannya tidak disanjung. Jasanya tidak dihargai. Menyebabkan dia sendiri cerita jasa dia. Orang senyap lagi stres. Lagi stres. Jasa ni, saya ni yang merintis ni orang senyap, tak ada puji apa. Lagi sakit hati dia. Itu tanda simptom orang itu suka dipuji, suka dihormati, dan suka dipuji kebaikan, suka dihormati, merupakan punca kepada penyakit asal, ialah suka kepada kedudukan. Tu dia merebak. Tu kena tahu punca. Nanti kita nak bincang kawal ni, kena benterah punca. Nak kawal penyakit suka kemegahan ni, kena benterah punca. Punca apa makcik kolesterol ni? Hantam macam-macam doktor. Jangan hantam. Ubah. Betulkan pemakanan. Betulkan. Jangan hantam banyak sangat. Portion tu. Betulkan portion. Ambil kadar yang perlu. Ni tak. Dah sedap sangat. Balum 2-3. Dia minat je dia balum.
Dia minat jadi belasah banyak. Portion manusia ni, kita ni ada portion, ada panggil apa? Lain macam nak terjemah payah. Makanan ni, menu ni jangan ambil lebih. Saiz. Kuantiti. Lain macam orang Damansara ni. Sampai tak tahu bahasa sendiri. Sebab saya di Damansara je cakap portion. Kapur saya tak cakap portion, cakap kuantiti. Ambil, betulkan kuantiti makanan diambil, betulkan masa diambil. Ini tak pukul 8 pagi sejak pukul 9, sejak pukul 10. Betulkan, kalau pukul 8, pukul 8. Jangan tak ambil pukul 8 sarapan. Dah kita latih, sistemkan diri kita dengan timing yang betul. Dia salah satu menjadi punca panggil rosaknya, radannya sistem kita, tuan. Kita tak betulkan sistem pemakanan yang betul, dan juga portion yang betul, masa yang betul. Nabi ni dia betul masa, tuan. Kalau pukul 6 petang dia tak akan ubah. Kita ni tak tahan sejak pukul 7, sejak pukul 6 belas dah ikut dam. Ikut dam, ikut lapar je makan. Lapar tak tunggu timing. Saya cakap saya lah, tuan. Saya cakap saya lah. Saya hentam membujur lalu melitan patah. Pukul berapa pun hantam je lah. Isteri kata, "Ban, minum." Pukul apa? 9. Minum. Tadi ni minum lah pukul 7. Dia timing sangat penting, tuan. Timing sangat penting. Tu. Tu tengok sama je. Sama penyakit hati pun. Penyakit hati pun dia merembak daripada asal tu. Kena tahu punca dia. Lahirnya penyakit suka kemegahan, suka kedudukan, lahir punca. Punca tu dia ada kesan. Kesan tu kita boleh tengok simptom dia. Dia akan kecewa. Orang yang kecewa tu tanda, simptom ada penyakit dalam diri dia. Kita tengok punca apa dan penyakit. Bertemulah, tuan. Itu rawatan dia. Kena masuk klinik di Masjid Subang Bestari saja. Dia tak boleh pergi klinik lain untuk scan penyakit ni. Dan bukan saya scan. Saya scan penyakit saya, tuan scan penyakit masing-masing. Kita dah ada teori. Teori tu untuk scan diri. Jangan scan orang. Jangan. Tengok yang kedua pula. Simptom yang kedua. Tadi dia kecewa kan? Dia kecewa tu. Dia berontak lah. Jasa dia tak dihargai. Dia punya kebaikan dia orang tak nampak. Tu kebaikan dia tak nampak. Mula dia kecewa. Ya. Suami isteri. Kak kita masuk macam mana pula dengan suami isteri ni, topik lain lah. Bukan gila puasa, bukan nak megah, bukan. Tapi dia ada juga suami isteri dan orang lain ni suka dipuji. Dia penyakit suka dipuji ni, tuan, dia banyak tempat. Dia bukan ada relate dengan kemegahan saja, kedudukan saja. Cuma satu daripada penyakit yang kita bincang hari ni ialah suka dipuji. Itu merupakan punca kepada orang minat kedudukan, orang minat pangkat. Nampak tak? Ada situasi lain dia suka dipuji bukan kerana dia nak pangkat, bukan. Tapi dia semata-mata inginkan kedudukan di sisi manusia. Dia bukan nak pangkat. Pangkat tu sebahagian. Ada orang dia tak suka pada pangkat, tapi dia minat menjadi pujaan ramai. Public figure. Suka. Macam kita dengan isteri, suami isteri pula, kita minat menjadi, impian kita nak suami kita puji setiap hari. Nak menjadi apa? Nak menjadi pujaan suami, bukan pujaan ramai. Pujaan suamiku. Buat apa pun bagi suami, senyap aja orang tua ni, sedap tak aku buat ni. Dia kacau juga. Orang tua ni kalau sedap dia tak cakap, tak sedap dia cakap. Itu yang tak puas hati kita. Sedap tak cakap, tak sedap tu cakap. Kita nak pujilah. Cakaplah sedap. Kalau boleh nah harakah, sedap. Nah harakah. Sedap 2 harakat tu tak wow lagi. Sedap tak bang? Sedap. Kurang lagi tu. Ya. Itulah apa? Itu lain. Sama juga dengan suami isteri ni. Sama. Sama. Sama.
Kita tak nak dipuji, tapi orang puji kita. Itu tidak menjadi isu. Yang menjadi kesalahan ialah kita mendambakan pujian. Kita gila kepada pujian. Kalau tak puji, tak boleh hidup. Demam tak puji tu. Itu dia kena buka mulut juga. Buka mulut juga. Tak tengok ke saya pakai apa hari ni? Pakai baju lah. Dah tak tengok ke baju apa ni? Dia nak seorang puji. Allah, keajah cantiknya baju hari ni. Allah, sesuai betul lah, matching lah. Apa dengan tudungnya, dengan warnanya. Ya Allah, cantik. Seminggu dia okey, seminggu. Dia boleh hidup seminggu tenang. Tak boleh hidup tanpa pujian. Orang puji sehari boleh hidup untuk seminggu. Tu jangan tuan. Salahnya ialah menimpikan pujian. Tapi kalau orang puji, nanti akan datang kita bagi ada doa dia tuan. Kalau orang puji, kita nak baca apa? Hari ni biar dulu kalut sebab kalut. Nanti tak ingat. Nanti matuk tajuk dia. Sebab mengawal. Minggu depan ni memang tak sempat dah. Minggu akan datang, saat topik terakhir tu kita letak minggu akan datang. Cara mengawal perasaan suka kepada jawatan, suka kepada pangkat, suka pada dipuji, suka dihormati. Kalau orang hormat, kalau orang puji, macam nak buat? Atau ada cara dia. Bahkan Nabi Nabi bagi doa. Kalau orang puji kita nak jawab apa? Jangan jawab, iyalah, takkan tak tahu. Cantiknya Kak Ajah, kenapa baru tahu kau cantik hari ni? Apa lain macam dia. Itu melawak okey lah. Kalau melawak kita tengok meja lain macam lah. Bukan saja jawatan dia, tapi gaya dia tu lain macam. Meja bersara, tak bersara lagi, tapi nama meja bersara. Saya dulu tak tahu nama gelaran meja bersara. Kenapa nama meja bersara? Dia bersara. Kalau tak bersara, dia tak panggil meja. Oh gitu. Oh betul punya. Saya ingat melawak. Saya ingat meja bersara dengan meja saja. Oh, meja bersara dengan meja. Bukan meja ni. Saya dulu ada ceramah dengan meja. Meja ni panel lah. Meja bersara. Oh tu kenal ada Menteri Jamil, Datuk Seri Jamil Khair tu. Jamil Khair tu. Saya selalu dulu dengan dia panel. Dulu kan dia forum, dia sebelum jadi menteri. Menteri lah, lepas jadi menteri tak bersama-sama saya. Dah sibuk kan, tak panel lah dia. Sempat 2-3 kali je lah, tersempat dulu. Jadi isu tu. Tu yang boleh kenal meja bersara tak bersara tu. Saya duk fikir, kenapa bersara? Adakah gelaran bersara ni? Rupanya betul, bersara right? Saya dulu saya ingat gelaran. Dia bertugas lagi, tapi nama bersara. Peliklah saya. Oh rupanya dah bersara baru boleh panggil bersara. Jadi kalau orang puji kita tuan-tuan, kalau orang puji, kita bukan nak puji. Tak ada masalah apa. Salah tak salah. Ingat. Cuma doa apa nanti kita akan bagi akan datang. Okey. Yang terakhir untuk pagi ni. Yang kedua, yang ketiga terakhir. Yang kedua. Yang kedua apa? Suka atau seronok dengan ramai pengikut. Ni mula. Dia minat, dia suka. Ni sistem ni. Kena jangan tonjolkan. Oh, tak terjawab lagi isu akak kita tadi. Lupa. Akak kita tanya tadi macam mana kalau kita suka dipuji dengan suami isteri kita nak isteri ni suka kalau suami puji. Ni orang lain tak apa, orang lain biarlah. Orang lain kita dah tahu dah. Tak boleh, salah. Boleh tak kalau kita dengan suami pun ada penyakit tu? Suka kalau suami puji kita. Suka. Asalnya tuan, asal saya cerita asal. Asalnya sama je. Kita tak boleh siapa pun tak boleh minta kita ni puji. Nak bapak kita puji ke, mak kita puji ke, suami kita puji, orang lain puji, tak boleh. Asalnya tak boleh ada impi. Tapi lumrah biasa. Lumrah tak menjadi kesalahan. Lumrah ni suka kalau puji. Itu biasa. Jangan jadi orang panggil impian. Tu salahnya dia menimpi, itu salah. Tapi kalau dia suka tu biasa, spontan tu dipanggil lumrah. Orang puji suka dah. Suka itu biasa. Tak salah tu.
Yang salahnya impi, nak sangat kalau orang puji dia. Tu. Jadi dia nak sangat setiap hari suami dia puji dia. Asal salah tu apa? Asal. Tapi kalau ada kebaikan, itu tak apa. Ada kebaikan tak apa. Ni untuk suami isteri je, jangan untuk umum. Dia lain, situasi berbeza. Ada kebaikan. Kebaikan apa? Manfaat besar. Kalau suami puji, ya Allah, rasa semangat hidup. Semangat hidup. Lepas tu rasanya boleh berkhidmat lebih baik lagi pada suami ni. Lebih baik lagi. Daripada kari tu, esok tu lebih hebat lagi pada kari. Hari ni kari je, suami puji kari kita. Ya Allah, sedapnya ya, kalah kari mamak. Memang mamak. Ni Melayu ban. Esok lagi up. Lagi apa esok? Kari. Bukan kari lah, takkan kari. Jadi muka kari. Apa? Singgang. Rendang. Rendang. Rendang oi. Main-main. Bukan senam tu. Kalau ada kebaikan untuk suami isteri ni, yang tu tak haram. Tak haram. Ada manfaat tak? Ada manfaat. Ingat, apa pun tuan-puan bagi ada manfaat untuk agama. Sebab suami isteri kan hidup agama tu, jangan kata budaya, bukan. Suami isteri agama bukan budaya. Maksudnya ikatan itu ikatan yang berpahala, bukan ikatan yang budaya tidak ada pahala apa. Tak, dia ada pahala. Ingat, kalau benda ada manfaat untuk agama, ada peningkatan dalam kualiti kita dengan suami kita, yang tu boleh. Bahkan minta dipuji. Dan sebenarnya kalau suami belajar, sunat puji tuan-puan. Sunat. Hukum suami itu dapat pahala kepada suami, puji isteri dia setiap hari. Bahkan, tajuk kita ada di belakang. Di belakang sana. Belum masuk. Sunat berbohong. Tu kita belajar. Kena belajar ni. Tak belajar tu haram. Nak sunat berbohong ni, berbohong sunat kena belajar. Dia tak banyak situasi dia. Berbohong sunat. Kita pernah sebut dulu. Banyak tempat. Tengok fizikal isteri dia. Tak apa elok dah umur 70. Takkan masa umur 25, kahwin kan 25. Cantik-cantik lah tuan. Ni contoh. Allah lah. Ni saya tengok macam umur 25 kita kahwin. Mana ada nak macam umur 25, dah umur 70 lah ban. Cantik macam dulu. Bohong lah tu. Sunat bohong. Nak kenapa? Litufu, dia panggil untuk mengambil hati isteri. Nak menawan hati isteri, nak jaga hati isteri, nak supaya hati isteri kita seronok, dapat pahala. Tu dapat pahala kepada suami. Itu nanti akan datang kita bincang khusus. Nak kena belajar macam mana tipu sunat. Yang haram tak perlu belajar, mudah. Tipu haram tak payah belajar. Jadi oleh kerana masa kita tak cukup tuan-puan, nombor 2 tu saya ulang akan datang. Jadi 3 sifat suka kepada kedudukan ini kita akan sambung, yang kedua, ketiga akan datang. Kemudian baru kita akan masuk cara mengawal. Cara mengawal tu kita kena masuk bulan depan juga, kelas akan datang, supaya kita ada masa yang lebih untuk kita bincang. Sebab dia perlukan masa lebih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama